Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita dalam pengajian teknik dan faham kata dasar Al-Quran. Teknik faham dan hadam kata dasar Al-Quran, At-Tara'iqus Syafiyah wal Qawa'idus Safiyah, menggunakan kitab ini. Dan sesiapa yang belum mendapatkan kitab ini boleh mendapatkannya dengan sesegera yang mungkin, seperti mana tertera nombor telefon di hadapan tuan-tuan. Sidang pendengar, tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengajian kita ini adalah pusingan yang kedua pada siri yang ke-46. Pusingan pertama kita dah habis dah, cuma Qamus Al-Quran tak habis lagi. Jadi ini bukan lagi pusingan kedua, ketiga dah. Yang ketiga. Jadi tuan-tuan lagi banyak dengar lagi, Allah Taala buka kefahaman lah. Mungkin tuan-tuan boleh repeat balik pengajian-pengajian yang telah lalu, yang mana tuan-tuan tak sempat. Mungkin ada sidang pendengar yang baru mendengar baru pertama kali. Jadi untuk pelajar-pelajar yang baru mendengar, maka kita bagi tahu kita ke siri yang ke-46, dan juga ini dah berulang-ulang kalilah. Kita ada 3 pembahagian. Yang pertama, Qamus Al-Quran yang kena ambil oleh Ustaz Anggah, huruf lam pada hari ini. Dan yang kedua, teknik yang terpilih, pusingan yang ketiga dah. Dan yang terakhir sekali, perkataan seerti ataupun kata nama anggota badan dalam Quran, anggota badan manusia yang disebut dalam Quran. Tanpa melengahkan masa lagi, sama-sama kita mendengar pencerahan daripada Ustaz Anggah mengenai dengan Qamus Al-Quran. Sebelum daripada itu, tuan-tuan, kita tak nak pengajian kita hanya terhenti sekadar ini. Kita nak tuan-tuan tekan share supaya ramai lagi yang mendapat manfaat dan juga pahala yang berterusan akan dapat kepada tuan-tuan, insya-Allah. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tuan-puan, pelajar-pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita kembali berjumpa dalam live kita belajar hadam mudah kata dasar Al-Quran, yang mana kita sekarang pada siri ke-46. Adapun bagian saya adalah Qamus kata dasar Al-Quran. Pada hari ini kita akan masuk pada huruf lam. Semalam kita dah habiskan huruf kaf. Sekarang kita masuk huruf lam. Dan insya-Allah huruf lam ini tak banyak, cuma ada 4 kata saja yang akan kita bahas dan habis huruf lam itu. Maknanya dalam huruf lam itu cuma ada 4 kata saja yang harus tuan-puan kuasai. Baik tuan-puan semua, hadirin hadir rahimakumullah.
Langsung saja kita buka pada muka surat ke 180. Bagi tuan-puan yang mempunyai buku, ya, yang buku hijau, boleh buka muka surat ke 180. Kita mula dengan huruf lam, ain dan nun. Huruf lam, huruf ain dan huruf nun. 3 huruf tu. Fi'ilnya adalah la'ana yal'anu. La'ana yal'anu, itu dia ikut wazan fa'ala yaf'alu. La'ana yal'anu ini bermakna mengutuk atau melaknat. Hampir sama kata-katanya. La ain nun, laknat. Nanti ada dia. Lepas tu ada isimnya la'nun, perbuatan melaknat. Lepas tu ada kata terbitan dia la'natun. Ya, la'natun ini adalah laknat, isim masdar, ya, kata terbitan. Laknat ni dah biasa dah kita dengar. Dah ini dah menjadi bahasa Melayu kita juga, laknat. Semua orang tahu kalau dia terlaknat, maknanya dia dikutuk atau terlaknat. Baik tuan-puan, di dalam Al-Quran banyak akan kita jumpai dengan huruf lam, ain dan nun ini. Misalnya boleh tuan-puan buka pada surah Al-Baqarah ayat ke-88. Al-Baqarah ayat ke-88. Wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Bal la'anahumullah. Mereka berkata hati kami tertutup. Bal la'anahumullahu bikufrihim. Tetapi sebenarnya Allah telah mengutuk karena mereka ingkar. Bikufrihim. Bal la'anahumullah. Dia menggunakan fi'il madhi. La'ana. Baik tuan-puan, lepas itu Al-Baqarah juga. Al-Baqarah ayat ke-161. Boleh tuan-puan buka nanti surah Al-Baqarah ayat 161. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Itu dia. Ulaika alaihim la'natullah. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mati dalam keadaan kafir, ulaika alaihim la'natullah. Mereka itu mendapat laknat Allah. Wal malaikah wan nasi ajmain, dan para malaikat, manusia semuanya. Itu berarti dia menggunakan kata terbitan, kata masdar la'nah. Itu boleh tuan-puan tengok nanti Al-Baqarah 161. Lepas tu Al-Maidah. Al-Maidah ayat ke-78. Dia menggunakan fi'il majhul. Kalau ini madinya la'ana, ya, la'ana, maka itu adalah fi'il aktif, melaknat. Kalau majhulnya lu'ina, diubah, ya, baris awal ayatnya didomahkan, tengah-tengah dikasrahkan. Dari la'ana menjadi lu'ina. Kalau la'ana melaknat, lu'ina dilaknat. Ayat Al-Maidah ayat ke-78. Lu'ina allazina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Lu'ina allazina kafaru, telah dilaknati orang-orang kafir. Itu telah dilaknat. Kalau la'ana melaknat, aktif, perbuatan aktif kan, melaknat. Kalau lu'ina dilaknat. Itu dia. Boleh tuan-puan insya-Allah, ya. Itu kajiannya dalam kaidah terpilih dari maklum ke majhul, dari aktif ke fasib. Okey. Baik tuan-puan, kita teruskan kamus kata dasar kita, muka surat ke 181. Ini kata dia 4 ba kod dia, ya. Selalu akan kita jumpai di dalam Al-Quran. Huruf lam, huruf qa, huruf ya. Ini dia. Lam, qaf dan ya. Laqiya yalqa. Laqiya yalqa fi'ilnya. Fa'ila yaf'alu. Apa maknanya jumpa atau temui? Lepas tu kata terbitan dia adalah liqa'un. Liqa'un. Ni selalu juga kita dengar liqa. Ini dia. Liqa'un bermakna pertemuan. Lepas tu ada fi'ilnya lagi alqa. Kalau alqa, apa beza dengan laqi? Laqi, alqa. Kalau alqa ni dia tambah satu huruf di depan, maka dia ikut wazan af'ala.
af'ala yuf'ilu. Alqa maka mudhari'nya yulqi. Yulqi. Boleh tuan-puan tambahkan di sebelahnya ya. Alqa yulqi. Okey. Apa maknanya? Mencampakkan atau menawarkan. Ya, lepas tu ada fiilnya lagi laqa. Fa'ala. Wazannya fa'ala yufa'ilu. Laqa yulaqi. Ni saling berjumpa. Itu salah satu apa nama dia? Faid apa namanya itu? Guna wazan fa'ala itu dia adalah bermakna saling. Saling berjumpa, ya. Misalnya qatala. Itu maknanya saling membunuh, ya. Qatala kalau qatala membunuh. Kalau qatala saling membunuh. Macam tu juga laqiya berjumpa. Kalau laqa saling berjumpa. Dalam Al-Quran nanti banyak nanti tuan-puan akan jumpai ya. Ada lagi kata-katanya laqqa. Laqqa bermakna dia ikut wazan fa'ala. Laqqa. Fa'ala yufa'ilu. Laqqa yulaqi. Boleh tuan-puan tambahkan sebelahnya. Laqqa yulaqi. Mempertemukan. Okey. Lepas tu tilqa'un. Tilqa'un ini isim maknanya ke arah atau usaha sendiri. Iltaqa. Ini fi'il lagi. Iltaqa. Berarti dia menggunakan wazan ifta'ala. Ifta'ala yafta'ilu. Iltaqa yaltaqi. Bermakna berjumpa juga. Lepas tu talaqqa. Tafa'ala yatafa'alu. Talaqqa yatalaqqa. Tafa'ala yatafa'alu. Dalam Al-Quran tuan-puan boleh jumpai di penghujung surah Al-Kahfi, akhir ayat dia menggunakan masdar liqa'an. Ya, boleh tuan-puan buka Al-Kahfi ayat ke-110 paling akhir surah Al-Kahfi. Ini selalu bagi tuan-puan yang selalu baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat. Ini selalu kita dapati pada akhir ayat sekali. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan. Ini dia. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya. Ini liqa. Liqa ini bermakna perjumpaan ya. Dia menggunakan masdar liqa, pertemuan, perjumpaan sama saja. Lepas tu tuan-puan boleh buka surah Al-A'raf. Nanti di surah Al-A'raf ayat ke-107 akan kita jumpai juga. Al-A'raf ayat ke-107 dia menggunakan kata alqa. Alqa, dia menggunakan fi'il alqa. Fa'alqa 'asahu fa idza hiya su'banun mubin. Ini fa'alqa 'asahu. Dia menggunakan kata-kata alqa. Alqa ini mencampakkan, melontar, melemparkan. Fa'alqa 'asahu fa idza hiya su'banun mubin. Maka Musa melemparkan tongkatnya. Lalu seketika tongkat itu menjadi ular yang sebenar-benarnya. Itu dia. Fa'alqa. Ya, alqa ini melemparkan, mencampakkan. Okey. Lepas tu Al-Ma'arij. Surah Al-Ma'arij boleh tuan-puan jumpai pada ayat ke-42. Surah Al-Ma'arij ayat ke-42. Dia menggunakan kata-kata yulaqu. Laqa yulaqi. Tetapi fa'ilnya banyak maka menjadi yulaqu. Fazarhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahumul ladzi yu'adun. Nih. Dia menggunakan kata-kata hatta yulaqu yawmahumul ladzi yu'adun. Sampai mereka menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka. Itu tuan-puan. Banyak sebenarnya akan tuan-puan jumpai, tetapi kita hanya senaraikan beberapa kata saja. Nanti tuan-puan boleh banyak dalam Al-Quran ada menggunakan kata-kata laqqa, ada menggunakan kata-kata iltaqa juga. Banyak.
InsyaAllah boleh tuan-puan nanti cari dalam Al-Quran ya. Kalau kita senaraikan semua habis nanti masa kita. Tak mungkin kita senaraikan semua, hanya beberapa saja yang mewakili dari kata-kata huruf lam, qaf dan ya. Baik tuan-puan, kita teruskan pada muka surat sebelahnya. Ada dua lagi kata kita pada hari ini. Ini sikit saja, dua kata saja. Yang pertama huruf lam, ya dan sin, laisa. Laisa. Satu kata saja, tak banyak. Laisa. Laisa bermakna bukan. Tidaklah. Bukan. Laisa. Okey. Dalam Al-Quran, ini banyak. Tuan-puan akan jumpai menggunakan kata-kata laisa. Misalnya Al-Baqarah. 177 surah Al-Baqarah. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Laisal birra. Laisal birra. Bukankah tidaklah ini laisal birra bukanlah suatu kebaikan atau kebajikan menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Itu dia. Laisa, tidaklah ya, dia menidakkan laisa ini. Lepas tu dalam juzuk 30 banyak sangat akan kita jumpai. Misalnya surah Al-Ghashiyah ayat ke-6. Al-Ghashiyah laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Laisa lahum ta'amun, tiada memperoleh makanan illa min dhari', selain daripada pohon yang berduri. Itu dia. Laisa lahum ta'am, tidak ada bagi mereka itu maka makanan, mereka tidak memperoleh makanan. Pada surah At-Tin ditambahkan huruf hamzah di depan, hamzah istifham. Bukankah, tidakkah, alaisa. Kalau ada hamzah di depan, hamzah itu hamzah istifham tuan-tuan dan perempuan untuk menanyakan. Alaisa. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Itu dia. Banyak dalam Al-Quran menggunakan kata-kata laisa ini. Kalau ada hamzah di depan bermakna tidakkah, bukankah? Itu adalah pertanyaannya tuan-puan. Lepas tu yang terakhir kata kita habis sudah huruf lam kita. Huruf lam, ya dan lam. Lam, ya, lam. Kata-katanya lailatun. Isimnya lailatun dengan makna juga lailun. Jamaknya layalin. Lailatun, lailun. Ini itu saja barangnya, sama saja. Jamaknya layalin. Okey, itu jamaknya tuan-puan ya, layalin. Dalam Al-Quran ini banyak betul ya, bermakna malam ya. Banyak sekali kata-kata Al-Quran. Apalagi dia disandingkan dengan siang dan malam. Banyak ayat Al-Quran menceritakan siang dan malam. Misalnya tuan-puan, kita tengok pada Al-Baqarah ayat ke-51. Menggunakan kata-kata lailah. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma ittakhaztumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Wa idh wa'adna Musa 40 lailah. Ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa 40 malam. 40 malam. 40 lailah. 40 malam. Dalam An-Naba, surah An-Naba, amma yatasaalun. Boleh tuan-puan tengok pada ayat ke-10 dia. Ayat ke-10, waja'alna al-laila libasa. Laila. Waja'alna al-laila libasa. Dan kami jadikan malam libasa sebagai pakaian ya. Itu menggunakan kata-kata lail. Lepas tu ada surah khusus. Namanya surah Al-Lail. Ni dia. Wal-laili idza yaghsha. Demi malam apabila menutupi cahaya siang. Wal-laili, demi malam. Dalam surah Maryam, ayat ke-10, tuan-puan akan jumpai dia menggunakan kata-kata jamak layalin. Pada surah Maryam ayat ke-10. Qala rabbi ja'alli ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya. Ini dia. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya.
Tuhan berfirman, Allah berfirman, tanda bagimu ialah bahawa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam. Salasa layalin. 3 malam. Kenapa dia menggunakan layalin? Dia jamak salasa. Baik tuan-puan, dari kamus kata dasar, mungkin itu 4 dari saya ya, sebelum kita masuk pada surah Yasin. Okey. Yang mana ayat surah Yasin kita pada pagi hari ini pendek saja. Karena memang potong ya, kita cut. Karena panjang ayatnya. Qila dukhulil jannah. Ada 3 kata saja. Ketiga-tiganya ini mempunyai kata dasar semua. Sebelum-sebelumnya ada yang panjang tapi sedikit yang punya kata dasar. Ini 3 kata, ketiga-tiganya mempunyai kata dasar. Baik tuan-puan, kita masuk ke qila. Qila. Okey, qila. Ni. Qila. Tuan-puan, qila ini sebenarnya dia adalah fi'il majhul. Dia adalah fi'il majhul. Asal qila adalah dia diambil daripada qala. Ya, qala. Qala ini dia aktif. Dia maklum, fi'il maklum. Ini qila, dia majhul. Macam mana dia boleh berubah menjadi qila? Kan sudah diterangkan dengan Ustaz Agung. Misalnya kata-kata kataba. Ya, kita ambil kataba yang senang. Kataba menulis, dia menulis. Kalau ditulis maknanya diubah menjadi kutiba. Ditulis atau diwajibkan ya, kutiba. Macam mana caranya? Harokat pertama didomahkan, harokat kedua dikasrohkan. Okey, itu cara dia untuk fi'il madi. Qara'a, quri'a. Jalasa, julisa. Apa lagi? Tu yang lain, banyak lain lagi. Ni. Misalnya kataba kutiba bermakna yang pertama didomahkan. Dari qala asalnya adalah kalau majhulnya quwila. Quwila. Lepas tu macam mana dia boleh berubah menjadi qila? Ni dia. Macam mana dia boleh berubah menjadi qila? Okey. Baris ini quwila ini dia banyak version tau. Tuan-puan, banyak apa namanya? Banyak version dalam mengubah ini. Banyak ada pendapat macam ni, ada pendapat macam ni. Salah satu pendapat dia adalah baris kasrah ini diiklalkan, ditransfer ya. Kalau ditransfer ke sebelah ke depan dia menjadi macam ni. Dan waw ini menjadi sukun. Qiula. Qiula. Ya. Kalau qiula tak bagus untuk disebutkan. Dia macam kalau dalam bahasa Arab itu tak fasih. Fasoha dia tak bagus, tak fasih. Ya? Qiula itu balik-baliklah lidah kita bercakap. Qiula. Maka waw ini diganti dengan ya. Maka berubah menjadi qila. Okey, itu dia. Asalnya apa? Qala. Kalau kita nak cari kata dasar, qala ini dah tuan-puan dah hadam betul lah kata-kata qala ni. Dah tahu dah, tanpa menengok kata dasar pun sebenarnya kita dah tahu maknanya ya. Qala. Asalnya adalah qala, ada alif di tengah. Alif di tengah ini bukan huruf asli. Huruf aslinya adalah huruf qaf, waw dan lam. Ni tadi. Qaf, waw dan lam. Ya. Apa maknanya? Berkata. Boleh tuan-puan ya tengok. Bagi yang baru bergabung dengan live kita, boleh kita tengok ni. Qaf, waw dan lam. Apa maknanya? Berkata ya. Okey. Kalau berkata, qala itu berkata. Macam mana dengan qila? Qila ini maknanya dikatakan. Dikatakan. Karena dia majhul, bukan maklum. Okey. Lepas tu tuan-puan, ada kata-kata udkhuli. Udkhuli. Okey, udkhuli.
kalau kita berhentikan di sini qila, kita baca ini bacanya udkhuli. Kenapa dia dibaca langsung qila dukhuli? Karena dia menggunakan hamzah wasal. Hamzah wasal tu dia tak disebutkan kalau dia ada yang sukun setelah dia. Okey, asalnya adalah udkhul. Udkhul. Ini tuan-puan, asalnya udkhul. Kenapa boleh berubah menjadi udkhuli? Kenapa dia berubah menjadi kasrah? Disebabkan setelah udkhul ni, kalau kita tengok ada lagi sukun dia. Udkhulul jannah. Macam mana nak baca? Tak boleh baca. Maka kaedah dia dibagi baris kasrah. Maka menjadi udkhuli. Asalnya udkhul saja. Ya, boleh tuan-puan ya? Itu dia. Dua sukun berjumpa, macam mana kita nak baca kan? Tak dapat baca. Maka yang satu dibagi baris. Udkhulil jannah. Asalnya udkhul. Udkhul. Udkhul ini wazannya adalah, kalau sukun belakang apa wazannya? Wazannya fi'il amar. Apa wazannya? Uf'ul. Fi'il amar ini. Uf'ul. Fi'il amar. Uf'ul. Maka huruf tambahannya adalah huruf alif di depan ini. Bukan huruf alif, salah saya silap. Huruf hamzah wasal. Ya, hamzah wasal ni. Okey. Jadi asalnya adalah huruf dal, huruf kha dan huruf lam. Boleh tuan-puan buka huruf dal, huruf kha, huruf lam. Ini dia muka surat ke 103. 103. Huruf da, huruf kha, huruf lam. Ini dia. Dakhala yadkhulu. Ini fi'il madhi mudhari'. Tulis amarnya, boleh tuan-puan tulis amarnya udkhul. Ya, udkhul. Kalau dakhala yadkhulu makna masuk. Kalau udkhul masuklah. Masuklah ke mana? Al-jannah. Udkhulil jannah. Sebenarnya al-jannah ini pun dah hadam dah kita kata-kata ni. Dah tahu dah tuan-puan dah jannah ni apa. Ya? Tapi kita nak cari saja kata dasarnya apa. Okey. Al-jannah ada alif lam, tuan-puan tak payah masukkan alif lam ke dalam kata karena alif lam tanda salah satu tanda isim. Jadinya jannah. Jannatun. Ya, jannah. Jannah ini ada tamar butoh belakang. Ini tamar butoh. Tamar butoh pun dia adalah huruf tambahan dalam perkataan. Ya, ini adalah untuk menunjukkan dia muannas. Kata dia muannas. Tamar butoh huruf tambahan, maka tinggal huruf jim, huruf nun, huruf nun. Macam mana boleh ada nun dua? Karena ada syabdu di sini. Nunnya ada syabdu. Boleh tuan-puan buka huruf jim, nun dan nun. Ya, jim, nun dan nun untuk mencari kata jannah itu. Dapat nanti. Walaupun tuan-puan dah tahu dah sebenarnya jannah itu apa makna. Dah tahu dah biasa dah kita dengar. Jannah. Jin, nun dan nun. Muka surat ke 86. Ini dia. Huruf jim, huruf nun, huruf nun. Ada kata dia apa? Ini dia jannah ini. Apa makna jannah? Syurga. Syurga. Okey. Qila dukhulil jannah, dikatakan masuklah ke dalam syurga. Boleh tuan-puan tengok nanti terjemahan cantik dia macam mana, tapi inilah yang telah kita senaraikan kata dasar dia pada pagi yang berbahagia ini. Alhamdulillah, 3 kata. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan bagi tuan-puan yang ada pertanyaan atau yang kurang faham, boleh tinggalkan di ruang komen. Lepas tu tuan-puan yang belum mempunyai buku ini, boleh dipesan pada Facebook kita, ada nombor tertera di situ, boleh hubungi. InsyaAllah dalam 2 atau 3 hari, sehari, 2 hari, 3 hari, insyaAllah buku itu sampai.
Jadi tuan-puan, buku ini sangat bagus ya. Sangat bagus untuk kita bagi pemula, bagi yang baru nak belajar bahasa Arab Al-Quran. InsyaAllah buku ini sangat memudahkan kita. Saya minta maaf atas kesalahan saya pada pagi yang berbahagia ini. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsir. Alhamdulillah, jazakallah khairul jazak diucapkan kepada Ustaz Anggah kita kerana memberi penerangan yang cukup terperinci mengenai harfiah daripada surah Yasin dan juga kamus huruf lam. Tanpa melengahkan masa lagi, kita terus bersama dengan Ustaz Agong kita membicarakan mengenai dengan kaedah yang terpilih yang dia akan sentuh mengenai bab-bab yang penting. Dipersilakan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang kita masuk pada kaedah terpilih 18, 19, 20. 3 kaedah terakhir. Jadi kita habiskan hari ini ringkasan daripada setiap kaedah-kaedah. InsyaAllah esok kita akan teruskan belajar dengan kitab. Ada kitab yang kitab warna apa ni? Warna pink. Kitab ini insya-Allah kita esok sambung dengan ini. Di dalam ni ada semua nota untuk setiap kaedah. Ada nota dia. Ada nota, dan yang paling penting dalam kitab ni ada latihan, yang banyak latihan di sini dari surah Al-Baqarah. Jadi kita cuba esok menggunakan kitab ni, sebabkan kitab ni dah habis insya-Allah. Jadi kaedah terpilih dah habis. Jadi kita akan sambung kepada kitab yang tadi tu. Jadi kalau ada tuan-tuan dan puan-puan dah beli kitab tu, sila digunakan esok insya-Allah. Kalau kita habiskan hari ini, insya-Allah kita gunakan tu. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah, semalam kita dah belajar perubahan akhiran perkataan atau i'rab, yang mana perubahan dia tu ada yang pakai marfu', ada yang mansub, ada yang majrur untuk kata nama. Lepas tu untuk fi'il mudhari' ada yang marfu', ada yang mansub, ada yang majzum. Sekarang pun macam tu juga. I'rab dengan ubah huruf. Kalau semalam masih berkenaan dengan baris saja. Ada pakai baris dhammah, ada pakai baris fathah, ada pakai baris kasrah. Sekarang tak lagi. Sekarang i'rab dia dengan ubah huruf. Ubah huruf. Okey. Contoh kita tengok untuk kata nama. Jadi macam ni, al-mursaluna. Al-mursaluna, di bawah tu al-mursalina. Yang paling bawah sekali la minal mursalina. Semua ni adalah kata nama, ismun. Tapi status dia berbeza-beza, i'rab dia berbeza. Kalau ismun, di semua ni ismun. Sini berakhiran waw nun, sini berakhiran ya nun, sini berakhiran ya nun. Perbezaan daripada itu saja.
Makna dia tak sama. Makna dia utusan. Makna dia utusan. Jadi makna dia utusan, tapi status dia berbeza. Okey, kita tengok di sini. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'ahal mursalun. Mursalun. Lepas tu di bawah tu berubah dia. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Berubah dia akhiran dia. Yang terakhir, innaka laminal mursalin. Sesungguhnya kamu daripada rasul-rasul atau utusan-utusan. Berubah lagi dia. Kalau dia al-mursalun, itu marfu'. Jadi kalau masih dia pakai waw nun, ini marfu'. Marfu' dia. Idh ja'ahal mursalun. Ketika datangnya kepada mereka al-mursalun. Mursalun para nabi. Jadi al-mursalun kalau masih pakai waw nun di akhiran dia, ini untuk jamak salim, mesti pakai waw nun, maknanya dia adalah marfu'. Macam ya ayyuhal al-mu'minun. Al-mu'minuna qad aflahal mu'minuna. Al-mu'minuna. Ini marfu'. Ini marfu'. Qad aflahal mu'minuna. Banyak lagi. Al-mufsiduna. Al-muslih innama nahnul muslihuna dalam surah Al-Baqarah. Banyak lagi yang pakai waw nun, itu maknanya adalah dia marfu'. Marfu' dia, tanda marfu' dia apa? Tanda marfu' dia adalah waw ni. Yang waw ni ambil jadi tanda marfu' dia. Yang waw tu. Yang waw tu tanda marfu' dia. Yang waw. Sebabkan kenapa yang waw dia ambil sebagai tanda dia, kenapa tak nun sekali? Sebabkan bila mana dia berubah jadi mansub, bila mana dia berubah jadi majrur, yang nun ni tetap ada. Jadi dia bukan sebuah tanda. Sebabkan dia ada. Pada mansub ada, pada majrur ada, jadi dia bukan sebuah tanda. Dia dimaknakan tanda apabila dia berubah pada tempat lain. Di marfu' dia pakai waw, di mansub dia pakai ya, di majrur pakai ya. Jadi tanda dia adalah waw. Tanda marfu' dia adalah waw. Okey, itu yang pertama. Yang kedua mansub. Ini mansub. Mansub dengan majrur serupa dia. Jadi macam mana kita nak bezakan dia? Kita kena tengok sebab dia. Kena bezakan dari sebab. Yang paling atas ni, qala ya qaumi ittabi'ul mursalin, dia berkata, wahai kaumku, ittabi'u, ikutilah rasul. Jadi rasul ni sebagai objek maf'ulun bih, maka dia mansub. Jadi sebagai maf'ulun bih, maka sebab tu mansub. Maf'ulun bih mesti dia menjadi mansub. Kalau yang di bawah ni laminal mursalin, min. Ini min ni adalah huruf jar. Selepas huruf jar mesti majrur. Ada min atau huruf jar, selepas dia mesti majrur. Sebab tu al-mursalin ni majrur. Jadi kita kena tengok sebab dia. Kenapa dia pakai ya nun? Adakah sebab dia sebabkan maf'ulun bih ke, atau sebabkan huruf jar? Kalau sebabkan huruf jar, maka dia majrur. Kalau sebabkan maf'ulun bih ataupun sebab-sebab mansub yang lainnya, maka dia mansub. Okey. Jadi ada ni untuk isim sahaja. Muka surat 52. Ini untuk isim sahaja. Jadi tak hanya bentuk dia, akhiran dia tu tak hanya berbeza dari segi huruf, tapi juga ada dari segi baris, tapi juga dari huruf. Okey. Lepas tu untuk fi'il mudhari' macam tu juga, tuan-tuan dan puan-puan. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' kita ambil contoh dia. Okey.
Ni contoh untuk fi'il mudhari'. Tuan-tuan dan puan-puan semua. Sama dia macam yang isim tadi. Ni isim tadi sama dia pakai waw nun. Sini pun pakai waw nun. Tapi ini untuk fi'il mudhari'. Ni untuk fi'il mudhari'. Kalau ismun, tanda dia adalah waw. Kalau fi'il mudhari', tanda dia adalah nun. Nun ni. Sebab nun tu yang akan berubah. Kalau kita tengok menjadi mansub, nun dia dah hilang dah. Jadi berubah dia, dah hilang nun dia. Kalau kita ubah jadi majrur, jadi majzum. Ni majzum tuan-tuan dan puan-puan, sebabkan ada la. La nahi. La yang melarang. Kalau berubah jadi majzum, hilang lagi nun dia. Tak ada pula nun dia. Maknanya tanda marfu' dia adalah nun. Jadi yakuluna dalam surah Yasin kan? Wa akhrajna minha habba faminhu yakulun. Yakulun. Macam dalam surah ma qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna. Ni fi'il mudhari'. Ini fi'il mudhari'. Akhirannya ada waw nun, maknanya dia marfu'. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena bezakan antara dua ni. Dia serupa, dia berakhiran waw nun serupa. Cara nak membezakan dia, fi'il mudhari' selalu diawali hamzah, nun, ya dan ta. Sini diawali oleh ta. Itu saja cara membezakan dia. Cara membezakan kedua adalah kalau dia pakai alif lam, dah pakai alif lam, itu mesti itu ismun tu. Mesti ismun. Pakai alif lam. Itu yang pertama. Okey. Ta'buduna. La'allakum ta'kiluna. Ta'kiluna itu fi'il mudhari'. Dia marfu'. Sebabkan berakhiran waw nun. Tanda marfu' dia apa? Tanda alamat dia adalah nun. Waw dia tak ikut sekali ya. Ta'kilun. Turhamun. Apa lagi? Banyak dalam Al-Quran tu. Di akhiran-akhiran ayat selalunya. La'allakum ta'kilun, la'allakum turhamun. Apa lagi? Syahih? Apa lagi? Ulaika humul muflihun. Al-muflihun tu apa tu? Al-muflihun. Dalam surah Al-Baqarah. Al-muflihuna. Sini ada alif lam. Maknanya dia ismun. Berarti ismun yang marfu'. Maknanya dia ismun yang marfu'. Ismun marfu' dia ada waw nun dan dia pakai alif lam. Alif lam ni menandakan dia ismun. Itu dah mutlak dia ismun kalau ada alif lam. Kita tengok terus. Liyakulu min thamarihi wa ma amilat su'aidihim. Kalau sini ni Allah ta'budu. Ustaz ni sama je bentuk dia. Tak ada wa, tak ada nun, tak ada nun. Macam mana kita nak membezakan antara yang mansub dengan yang majzum ni? Ini kan mansub dengan majzum. Sama je dua-dua ni. Tak ada nun. Cara dia kita tengok-tengok sebab dia. Kalau sebelum dia tu huruf yang menasabkan macam li. Li ni huruf yang menasabkan. Kan kita dah belajar sebelum ni. Di antara huruf yang memansubkan perkataan selepas dia adalah li. Masukkan fi'il mudhari' selepas dia li. Sebab tu fi'il mudhari' ni mansub. Ini ada la. La ni kan memajzumkan fi'il selepas dia. Maka ta'budu ni mesti majzum. Tak boleh kita sebut mansub. Sebab kan sebelum dia huruf yang memajzumkan fi'il. Jadi macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Cara nak membezakan dia. Jadi kita tahu bentuk i'rab berdasarkan perubahan huruf tu pada ismun macam ni, pada fi'lun macam ni, pada fi'il mudhari'. I'rab ni dia tak merubah makna. Makna tetap sama. Sini makna dia nabi, sini makna dia nabi, sini makna dia rasul, sini rasul atau utusan. Sini makna dia makan, sini makna dia makan, sama saja, tak berubah makna dia. Cuma status dia, i'rab dia berbeza. Apa yang membuat dia berbeza? Sebabkan ada sebab dia. Sebab dia tu kita dah belajar pada kaedah terpilih
16 dan 17. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, boleh dibuat latihan pada muka surat 54. Pada muka surat 54 tu ada latihan dia musrifun, mu'aridin, mubin. Ini marfu' ke mansub ke boleh diisi-isi. Okey. Kaedah terpilih 19 selanjutnya. Kaedah terpilih 19. Di sini memahami perkataan yang tidak mempunyai kata dasar. Jadi dalam bahasa Arab macam saya cakap sebelum ni, ada perkataan yang punya kata dasar, ada perkataan yang tak punya kata dasar. Ini pada kaedah terpilih 19 ni semua perkataan yang tak punya kata dasar. Dia buat kategori dia. Yang pertama adalah huruf jar. Jadi huruf jar tu apa saja? Huruf jar tu ada 18. Tapi yang disenaraikan dalam kitab ni tak semua dia ditulis ini, tak semua huruf jar, sebabkan yang ditulis ini adalah huruf jar yang ada dalam surah Yasin saja. Macam min, ala, ila, apa lagi? Bi, li, fi, an, ka. Semua ini adalah huruf jar. Kita tengok contoh dia. Bima ghafarali rabbi wa ja'alani minal mukramin. Min, ini min ya. Minal ni sebabkan selepas dia ada alif lam, maka min itu pakai baris fathah. Mina, sepatutnya min al-mukramin, sebabkan ini ada alif lam, sini jadi minal. Jadi nun dia pakai fathah. Minal mukramin. Ni min nakhilin, min rasulin, min. Min ni ada 4 makna dia, sesuai dengan konteks ayat dia. Ada ala, kita selalu dengar ala. Ala. Alal ardi. Ala. Ala ni termasuk huruf jar. Ni ala. Makna dia ada tiga macam kalau dalam surah Yasin. Ada ila. Walau nasha'u lamasakhnahum ala makana. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Sesungguh mereka berkata, Rabbuna ya'lamu, Tuhan kami tahu. Inna, sesungguhnya kami, ilaikum lamursalun, sesungguhnya kami benar-benar utusan bagi kalian semua, kepada kalian semua. Illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Kalaulah bukan sebabkan rahmat kami, dari kami, dan juga kenikmatan yang kami berikan, hingga masa yang tak ditentukan. Okey. Jadi makna dia tu berbeza-beza sesuai dengan konteks ayat dia. Macam tu juga ada bi, ada li, ada fi, ada an, ada ka. Macam fi ni selalu kita dengar. Selalu kita dengar yang fi ni. Wa kullu fi falaki yasbahun. Dan segala satu yang ada di fi falak, di angkasa. Ya, sabar. Falak, angkasa. Di angkasa, yasbahun, bertasbih. Fi, di, atau di dalam. Jadi ini huruf jar. Huruf jar ni tak punya kata dasar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan jangan cari dalam kamus kata dasar. Dia tak ada di sini. Dalam kamus kata dasar ni tak ada dia. Sebab dia tak punya kata dasar, jangan cari di sini. Jadi macam mana kalau kita terjumpa huruf yang tak punya kata dasar, kita tengok saja di kaedah terpilih 19 ni, muka surat 55. Semua dah ada di sini. Untuk dalam surah Yasin saja. Okey. Yang kedua adalah perkataan rujukan. Perkataan rujukan ni macam kata nama. Ni kata nama, ad-dhamair. Jadi kata nama ni pun tak ada kata dasar dia. Jadi jangan dicari dalam kamus kata dasar. Ana, ia dan tu. Nahnu, nana. Semua ni. Inni, sesungguhnya saya. Ilal lafi dolalim mubin. Ni. Inni, sesungguhnya saya. Amantu, tu ni. Saya beriman. Jadi saya. Saya tu rujukan, kata ganti nama. Macam tu juga al-mausul wal isyarah. Al-mausul ni apa? Al-mausul adalah kata sambung. Macam yang.
Ini contoh dia. Alladhi, allati. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci, maha suci yang. Alladhi, yang. Khalaqal azwaja, menciptakan pasangan. Jadi yang di sini, yang ni adalah mausul. Jadi ini pun alladhi ni jangan dicari kata dasar dia. Kita tak tahu makna dia, kita cari kata dasar di belakang ni, takkan terjumpa. Ataupun wal isyarah. Isyarah ni kata penunjuk. Contoh ini itu. Ni isyarah, isyarat. Hadza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Inilah, ini apa-apa yang dijanjikan oleh Allah Ar-Rahman wa sadaqal mursalun, dan benarlah para utusan tersebut, para rasul tersebut. Hadza ni ini, itu isyarah. Tak ada dia kata dasar dia. Jangan dicari di kamus kata dasar di belakang ni. Ada juga pelbagai fungsi macam ma, in dan lain-lain. Ini boleh dibaca. Ini jadi disenaraikan di sini pada kaedah terpilih 19, iaitu kata-kata yang tak punya kata dasar. Kaedah terpilih yang 20. Kaedah terpilih ke-20. Okey. Iaitu ini yang terakhir. Yang terakhir ni ini lebih berkaitan kepada balaghah dia atau yang agak tinggi sikit, sastra dia. Penggunaan alif lam. Sebenarnya perbezaan dia, pengguna alif lam ni, kan tadi saya cakap kata nama dia ada pakai alif lam. Macam ni contoh dia al-mursalun. Dia boleh tak pakai alif lam? Boleh. Salun, boleh tak pakai alif lam? Cuma ada perbezaan dia. Tapi yang pakai alif lam ni hanya fi'il, hanya ismun saja yang pakai alif lam ni. Okey. Ada perbezaan dia. Kenapa dia, apa fungsi alif lam tu? Okey. Yang pertama mesti kita tahu, contoh kitab, al-kitabu atau kitabun. Kitabun. Yang pertama perbezaan dia, alif lam ini kalau dalam bahasa Inggeris dia macam definite noun, macam the book, the school, pakai the dia. Kalau dalam bahasa Melayu dia buku ni, buku tu, rumah ni, rumah tu, macam tu. Tapi kalau kitabun ni kalau dalam bahasa Inggeris dia indefinite noun, macam a book, a school. Kalau dalam bahasa Melayu dia sebuah kitab, sebuah rumah. Tak tahu lagi yang mana satu rumahnya. Itu perbezaan dia secara umum dia, secara am dia, macam itulah perbezaan dia. Okey. Cuma ada lagi perbezaan dia tu dari segi sastra dia yang lebih mendalam lagi. Contoh yang pertama, ini masih ada lebih mendalam, kata nama sebagai subjek. Contoh asy-syamsu. Apabila dia sebagai subjek, asy-syamsu tajri li mustaqarril laha. Apabila dia sebagai subjek. Subjek itu kan dalam tulis ayat, dalam ayat tu pertama subjek, lepas tu predikat. Subjek plus predikat. Subjek dulu, predikat. Contoh, saya pandai. Saya subjek, predikat pandai. Atau saya di surau. Di surau sebagai predikat. Saya bermain bola. Saya subjek, bermain bola, predikat. Predikat tu keterangan daripada subjek. Okay? Macam ni juga. Apabila kata nama sebagai subjek. Contoh, wasyamsu, asyamsu. Waw ni jangan kira. Asyamsu. Dan matahari. Asyamsu, matahari. Berarti matahari sebagai subjek dia. Ada apa dengan matahari? Dijelaskan oleh ayat selanjutnya. Tajri li mustaqarril laha. Dia berpusing atau mengelilingi li mustaqarril laha, di edaran dia, di orbit dia. Di tempat dia. Di tempat dia orbit. Orbit di sini bahasa Melayu. Okey. Lepas tu kata nama yang sedia maklum antara penutur dan pendengar. Macam ni, al-yauma. Kalau pakai alif lam, al-yauma. Ini di awal ayat, Ustaz.
Ini subjek, bukan subjek. Ini bukan subjek. Ini adalah, ini dia bukan sebagai subjek dia pakai alif lam, tapi disebabkan kata yang sudah sedia maklum. Sebelum ni ayat ini kan ayat dalam surah Yasin. Sebelum ayat ni dia menjelaskan tentang hari kiamat, tentang hari hisab, yaumul hisab. Maka di sini jelaskan al-yauma, pada hari itu, nakhtimu ala afwahim, maka kami tutup mulut-mulut mereka. Jadi pada hari itu, dia dah sedia maklum antara penutur dan pendengar. Pada hari itu. Sebab tu dia pakai alif lam. Dia ada sebab-sebab ditanggalkan. Ada berapa sebab ni? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Contoh kita ambil yang pertama. Apabila dia sebagai predikat, sebagai khabar. Kita ambil contoh dia. Kita ambil daripada huwa khasimun mubin. Huwa khasimun mubinun. Huwa khasimun mubin. Okey, tuan-tuan dan puan-puan semua. Awalam yaral insan, tidakkah kamu melihat, tidakkah insan melihat, manusia melihat, anna, sesungguhnya kami, khalaqnahu, menciptakan manusia tu, menciptakan mereka tu, min nutfatin, dari setetes air mani, fa idza, maka tiba-tiba, huwa ni subjek, khasim ni predikat, maka tiba-tiba ia atau manusia tadi itu khasimun mubin, penentang yang nyata, penentang, melawan penentang yang nyata. Jadi ini predikat dia, maka tiba-tiba dia tu subjek, penentang, khasim tu sebagai predikat dia. Khasim menjelaskan daripada huwa tadi. Ini predikat daripada si huwa. Dia penentang yang nyata. Itulah predikat. Jadi kalau predikat ditanggalkan dia, macam ana, saya adalah pelajar. Ana atau saya adalah muslim, seorang muslim. Ana muslimun. Ditanggalkan. Kalau dia sebagai subjek, sebagai predikat, ditanggalkan alif lam dia. Ana muslimun. Okey. Banyak lagi, kita ambil contoh yang macam ni, nombor 5. Kita ambil contoh nombor 5. Kebanyakan kata nama khas. Jadi dalam bahasa Arab tu ada kata nama khas, macam dalam Al-Quran Adam, Ismail, Ibrahim, Ishaq, Yaqub, Yusuf dan lain-lain tu, dia tak ada pakai alif lam. Jadi ada sebahagian kata nama yang tak, jadi kata nama tu kata nama khas dia tak pakai alif lam sebahagian. Banyak lagi kata nama Ahmad, Muhammad, Ali, tak ada pakai alif lam. Fatimah, banyak yang tak pakai nama, yang kata nama tu yang tak, kata nama khas yang tak pakai alif lam. Sini contoh dia Adam. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Bukankah saya telah memerintahkan kalian semua wahai bani Adam, alla ta'budu syaitan, janganlah kalian menyembah syaitan. Jadi Adam ni adalah kata nama khas, dia tak pakai alif lam. Ada juga yang terakhirnya memberikan gambaran hina dan kecil atau kecil. Awalam yaral insan, tidakkah manusia melihat, anna khalaqnahu, kami telah menciptakan dia min nutfatin, dari setetes air mani. Jadi ini menyatakan gambaran yang hina. Okey, menghina. Jadi kadang-kadang menanggalkan alif lam untuk menyatakan hinanya. Okey, untuk memberikan gambaran hina. Jadi itulah sedikit banyaknya mengenai penggunaan alif lam dan penanggalannya.
Apa sebab, apa fungsi dia? Boleh ditengok pada kaedah 20. Jadi insya-Allah esok kita tak lagi menggunakan kitab ni. Kita akan masuk kepada kitab yang warna merah ni insya-Allah. Kalau tak ada halangan kita masuk kitab ni. Jadi kitab ini pun latihan. Latihan dia pun masih berkenaan dengan kaedah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan jangan risau. Kita tak tajuk yang baru. Cuma kita membuat latihan saja lagi. Sebelum ni kita menjelaskan semua kaedah-kaedah. Cuma esok kita akan buat dengan latihan yang ada. Ini latihan dia ni dari surah Al-Baqarah macam yang dibuat oleh Seangga. Kalau Seangga daripada surah Yasin, kalau kita dari surah Al-Baqarah. Kita buat lagi. Kita contoh sini Al-Kitabu. Apa kata dasar dia? Cari kata dasar di sini. Ni dari surah Al-Baqarah. Kita buat latihan-latihan ni bersama-sama insya-Allah. Okey. Itu saja dahulu pada hari ini. Mohon maaf atas segala kesilapan saya dan kekurangan saya. Wallahu a'lam. Akhirul kalam aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Ustaz Syahid. Angkat dia. Saya. Angkat. Saya. Angkat kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairul jaza kepada Ustaz Agong kerana menyampaikan pencerahan yang begitu terang sekali kepada kita semua. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menggunakan buku ini dan juga berada pada muka surat yang ke-231. 231. Ini yang berkaitan dengan badan manusia, anggota badan yang disebut dalam Quran. Anggota badan ni ada yang tak sebut dalam Quran, se'bun. Tak sebut dalam Quran pun. Kening tak sebut dalam Quran pun. Bulu mata tak sebut dalam Quran. Jadi kita tak bicara benda tu. Kalau tuan-tuan nak halusi, tuan-tuan nak lukis satu gambar manusia, kemudian buat anak panah. Jari apa? Kepala apa? Muka apa? Bulu mata apa? Kening apa? Se'bun apa? Jambang apa? Janggut apa? Itu yang terbaik. Tapi sekarang kita tak nak menyusahkan tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita nak mudahkan fokus kepada Al-Quranul Karim, bahasa yang digunakan Quran pada anggota badan. Muka surat 231. Yang pertama hulqum. Hulqum dalam bahasa Melayu kita halqum. Dalam halqum. Okey, dia tunjuk anak panah dah halqum tengah-tengah ni. Kemudian janin. Janin dah dalam badan manusia juga janin. Itu singular mufrad. Jamak dia ajinnah. Ajinnatun fi qulubikum. Ajinnatun fi butuni ummahatikum. Dalam suratul Najm, suratul Najmi, juzuk ke-27. Apa ayat dia? Alladzina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha illa lamam. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Huwa a'lamu bikum idh ansha'akum minal ardi wa idh antum ajinnatu fi butuni ummahatikum. Ajinnah fi butuni ummahatikum. Ajinnah bermakna janin. Okey. Satu lagi bukan janin, titik yang berubah. Titik itu yang berubah. Janin jadi jabin. Jabin adalah dahi. Jabin ataupun dipanggil sebagai jabhatun. Boleh juga. Okey.
Kemudian, dia ada sedikit perbezaan antara jabin dan juga jabhatun. Jabhatun jamak ada jibahun. Okey. Tuan-tuan bolehlah tengok kamus yang lebih detail lagi, kamus. Jangan tengok satu kamus, buka 4-5 kamus. Tengok perbezaan antara jabinun dan juga jabhatun. Tapi secara literalnya dahi lah. Cuma mungkin dia spesifik. Dahi mungkin di bahagian tengah ni ke, di bahagian atas ni ke, tengah-tengah dahi ni. Jadi itu semua secara spesifik. Tapi secara umumnya jabinun wa jabhatun, jamak adalah jibahun, itu semua adalah dahi. Okey. Kemudian banan. Dalam suratul Anfal ada sebut dalam peperangan apa tu? Badar apa? Banan. Wadribuhum min kulli banan. Banan ni jari, hujung-hujung jari. Jari. Okey. Ka'bun buku lali, unuqun a'naqun tengkok, leher. Okey. Rijlun bukan rajulun rajulun lelaki, rijlun kaki, jamak dia arjulun kaki Ini semua ayat mengenai wuduk ni. Tapi tengkok tak adalah ayat wuduk. Unuqun ada orang ambil wuduk basuh tengkok. Lepas basuh kepala, telinga, tengkok. Tu la aslalahu, tak ada asal. Dan bukan sunnah, Nabi tak buat pun. Boleh dikatakan bid'ah. Bukan bid'ah yang biasa-biasa, bid'ah betul-betulnya bid'ah. Munkarah. Sebab tak ada asal, tak ada hadis Nabi buat basuh tengkok. Okey? Ziqnun azqanun. Ziqnun ni dagu. Azqanun adalah jamak kepada jamak dia ataupun plural dia, dagu-dagu. Okey? Dagu ni penting aurat perempuan ni, bawah dagu. Dagu ni taklah aurat. Bawah dagu ni, sikit bawah kira aurat, tutup. Bagi orang perempuan. Khurtum, khurtum dan juga anfun, hidung lah. Hidung. Nasiyatun, nawasi, adalah kita panggil ubun-ubun. Nasiyatin kadhibatin khati'ah, suratul Iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq. Pluralnya adalah nawasi. Okey? Mirfaqun marafiqu adalah jamak dia marafiqu, siku-siku. Ini ayat mengenai wuduk ni. Dalam suratul Maidah, juzuk yang ke-6, 1 lay, 2 lay, 3 lay, 3 lay 1 muka. 3 lay plus 1 page. Ayat separuh muka surat. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu baru sebahagian ayat. Panjang lagi ayat dia. Itu ayat mengenai wuduk. Itu banyak anggota-anggota badan. Kafun adalah kaf. Tapak tangan ni lah. Ini kafun. Kalau kata batnul kaf, semua ni. Semua ni apa? Batnul kaf. Semua ni, tapak tangan. Di bahagian bulat ni saja dipanggil kafun. Okey, kaf. Itulah nama-nama anggota badan yang ada dalam Quran. Manakala buah-buahan, tumbuh-tumbuhan banyak, tuan-tuan perlu tahu yang dalam Quran. Dan tuan-tuan kena cari buah-buahan ni dekat luar. Tuan-tuan makan. InsyaAllah sihat. Okey. Seterusnya, kita ada berbaki satu page lagi. Sebelum kita khatam kitab ni, ada satu page lagi. Saya tak nak habiskan segera. Kerana kita perlukan masa untuk kamus Al-Quran. Supaya serentak habis. Seterusnya kita lihat mengenai dengan perkataan seerti ni. Perkataan yang hampir. Ada beberapa, tapi tak sebut perkataan seerti hari ni. Ada beberapa ayat yang sama, yang menjadi perbahasan di kalangan ulama-ulama.
kita terus berpindah tempat pergi ke tempat yang lebih baik. Nabi kata dalam solat Jumaat, kalau mengantuk pindah ke tempat yang lain supaya lebih mengembalikan kecerdasan. Okey. Kita lihat dekat sikit, tak apa nampak sebab dakwat tak kuat. Oh, dah kuat lah. Bakkah dan juga Makkah. Apakah perbezaan Makkah dan juga Bakkah? Bakkah ni tuan-tuan boleh buka dalam juzuk yang keempat, page yang pertama sekali. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubaraka. Bi Bakkah, bukan bi Makkah, Bakkah. Makkah ni Makkah ni banyak, Makkah ni dalam Quran disebut sebagai, ada juga sebut sebagai Ummul Qura. Okey. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apakah perbezaan dia? Perbezaan cukup mudah dalam suratul juzuk yang keempat, suratul Ali Imran. Bakkah ni maksudnya az-ziham. Apa maksud ziham? Sesak. Bila sebut saja Bakkah, Bakkah ni maksud sesak. Sebab menjadi tumpuan manusia, sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain berbondong-bondong pergi ke Mekah. Itulah dinamakan sebagai Bakkah, maksudnya kesesakan. Tapi nama yang masyhur adalah Makkah. Ini nama yang masyhur. Okey? Ismul masyhur. Nama yang masyhur. Ini untuk kesesakan, ini adalah nama yang biasa, nama Mekah. Okey. Seterusnya tuan-tuan boleh buka juzuk yang ke-6, page yang pertama ayat atas. Juzuk yang ke-6, page yang pertama ayat atas ada sebut in tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana 'afuwan qadira. Tuan-tuan buka pula juzuk 22. Satu lay, dua lay. Dua lay juzuk 22 bawah sekali tu. Ayat terakhir, second last, ayat second last terakhir bawah sekali. Okey. Tuan-tuan lihat dua lay juzuk 22 ada sebut itu badu syai', bukan dua ayat terakhir, ayat bawah sekali, ayat terakhir lah. Itu badu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in alima. Dah dekat dah ayat mutasyabihat ni. Allah. Itu badu khairan. Ini surah apa ni? Juzuk 6. Satu lagi juzuk 22. Juzuk 6 page pertama, juzuk 22 dua lay. Into badu syai'an. Apa perbezaan ni khairan dengan syai'an ni? Sebab apa tak letak sama je? Kan mudah orang nak hafal Quran. Kalau letak sama tak keliru ke orang? Betul Okey. Tuan-tuan yang sidang pendengar yang dirahmati Allah, kalau tuan-tuan baca intu badu khairan, ayat sebelum dia, ayat pertama dalam juzuk yang ke-6, ayat pertama juzuk yang ke-6, page yang pertama, la yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. La yuhibbullah. Okey. Allah Ta'ala tak suka al-jahar bisu. Al-mujaharah dipanggil. Terang-terangan dosa. Buat dosa terang-terangan. Allah Ta'ala tak suka ni. Al-jahra bisu. Satu, buat jahat dah dosa. Buat secara terang-terangan dosa yang kedua. Nampak? Allah Ta'ala tak suka buat dosa secara terang-terangan. Okey. Akas ataupun opposite dia. Apa dia opposite dia? Intu badu khairan. Buruk lawan dia adalah baik. Nampak tak? Itulah dia. Jadi Allah Ta'ala tak suka kamu buat mujaharah jahat secara terang-terangan. Tapi Allah Ta'ala tidak murka kamu buat baik secara terang-terangan.
Okey? Boleh nampak ah? Itu keindahan bahasa sastra Al-Quran di berlawanannya. Yang ini apa kena mengena pula syai'an? In tubdu khairan in tubdu syai'an. Sekiranya kamu menzahirkan sesuatu, kamu menzahirkan kebaikan. Apa dia tu? Tuan-tuan lihat sebelum ayat ini. Siyaqul ayah, sebelum ayat ni juzuk 22 ni, ayat dia panjang tau. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghayra nadhirina inahu walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadith. Panjang ayat dia. Lepas tu bawah sekali ayat tu, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Nampak ayat bawah dia tu, jelas dia tu? Maknanya ayat tu nak bagi tahu janganlah kamu lepas kamu makan duk lepak-lepak pergi rumah Nabi. Dah makan baliklah orang tuan rumah nak rehat juga. Okey? Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam hati kamu. Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam hati kamu. Jadi maksud sesuailah dengan ayat ni, in tubdu syai'an. Bila mana Allah Ta'ala tahu apa dalam hati kamu, sekiranya kamu zahirkan sesuatu pun Allah Ta'ala tahu. Kamu sembunyi pun Allah Ta'ala tahu. Sesuai. Dia umum. Ni lebih umum, syai'an. Nampak Itu perbezaan dia. Walaupun ayatnya hampir sama, satu kalimah adalah memberi suatu indikator kepada kita. Ayat yang sebelum tu terang cerita tentang apa. Okey. Ini ayat ini mengenai dengan ilmu Allah. Ilmu Allah terhadap perkara yang tersembunyi ataupun perkara yang zahir. Sama saja ke atas Allah. Sama ada kamu sembunyi tak sembunyi. Itu dari satu sudut tau. Sudut yang kedua saya nak terangkan. Perkataan khairan dalam suratul Nisa. Ini surah Nisa ni. Surah apa? Surah An-Nisa. Ni surah apa? Surah Al-Ahzab. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkara pertama tadi, sebab apa tak khairan dan juga syai'an, kita dah huraikan. Dari sudut yang lain, aspek yang lain, saya nak cerita mengenai dengan kalimah khair, baik ini dalam surah Nisa. Kalimah baik ini dalam suratul Nisa ada 12 kali disebut dalam Quran. Perkataan khair dalam suratul Ahzab disebut hanya 2 kali sahaja perkataan. Jadi mana lagi banyak? An-Nisa lah banyak, sebab dia sebut sampai 12 kali. Perkataan khair dalam suratul Ahzab disebut sebanyak 2 kali. Okey Seterusnya, perkataan syai'an dalam surah An-Nisa. Syai'an disebut dalam surah An-Nisa sebanyak berapa kali? 12 kali juga. 12 kali. Banyak. Syai'an dalam suratul Ahzab disebut berapa kali? Disebut hanya 6 kali. Nampak tak? Disebut hanya 6 kali. Jadi kalau kita lihat khairan 12 kali dalam surah An-Nisa, syai'an 12 kali juga dalam surah An-Nisa. Ahzab, suratul Ahzab, perkataan khairan 2 kali je, perkataan syai'an 6 kali. Jadi sesuailah dia suratul Ahzab gunakan perkataan syai'an. Ambil yang sikit. Perkataan khairan sesuai dengan suratul Nisa sebab ambil yang banyak. Okey, nampak itu saya sudut yang lain. Tuan-tuan boleh nampak Itulah kehebatan, keindahan yang tuan-tuan kaji Quran, saya rasa hebat sangat Quran Rasa sangat-sangat hebat. Okey. Sekarang dah tamat satu sesi ni, kita tengok yang lain pula. Apa dia tu?
Ayat ni memang masyhur lah tuan-tuan Tuan-tuan memang selalu dengar. Okey. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah perbezaan wal fitnatu ashaddu minal qatl wal fitnatu akbaru minal qatl? Ini surah Al-Baqarah, dua-dua surah Al-Baqarah, dua-dua juzuk yang kedua. Satu ini adalah 4 lai ke? Wal fitnatu ashaddu minal qatl adalah 4 lai plus 1 page. Wal fitnatu akbaru minal qatl adalah 6 lai plus 1 page. Dua-dua juzuk yang kedua. Okey, tuan-tuan cari. Kemudian tuan-tuan kalau rajin letaklah dalam ruangan komen supaya orang lain pun dapat share juga, dapat buka. Okey. Wal fitnatu ashaddu minal qatl. Sebab apa dia letakkan asyad? Sebab mana ini mengikut ayat sebelum juga. Bukan ayat ni juga, tapi ayat sebelum ayat ni. Wa qatuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu minal qatl. Iaitu sangat dahsyatlah deraan, seksaan, hukuman yang mana orang kafir buat terhadap orang Islam. Fitnah ni bukan fitnah orang Melayu. Kamu ni fitnah orang. Fitnah mengada-adakan benda yang tidak ada. Bukan. Menuduh orang dengan satu benda yang seseorang tak buat. Itu fitnah. Dalam bahasa Arab, fitnah ni banyak makna. Tapi fitnah dalam Al-Quran bukan makna itu. Bukan makna fitnah bahasa Melayu. Itu dipanggil buhtan dalam bahasa Arab. Fitnah ni makna ujian. Ataupun hukuman. Ataupun kita panggil balak dan sebagainya lah. Lebih dahsyat daripada membunuh. Sebab nak bagi tahu dahsyatnya seksaan yang zahirnya dilakukan oleh orang kafir kepada orang Islam. Ayat yang kedua pula menunjukkan wal fitnatu akbaru minal qatl. Apa perbezaan dia? Perbezaan dia di mana? Di sini. Akbar, asyad. Sebab apa digunakan asyad? Sebab teruk sangat. Asyad ni mana sedut? Syadid. Kalau orang kata ustaz tu mengajar macam mana? Syadid. So, syadid tu makna apa? Keras sangat. Semua haram. Muzik macam mana? Semua haram. Semua jenis alat-alat muzik semua haram. Keras sangat. Ada dengan syadid. Itu nama dia syadid. Asyad. Teruk sangat. Tak boleh nak ketat sangat, tak boleh longgar sangat. Sedang-sedang. Itu yang paling baik. Okey. Macam tahlil lah. Tahlil apa? Bid'ah. Syadid sangat. Sebab apa bid'ah? Zaman Nabi tak ada tahlil-tahlil berkumpul. Berkumpul untuk buat bacaan Yasin dan sebagainya selepas kematian. Itu nama syadid tu. Ustaz tu syadid. Sebab apa syadid? Keras. Tapi kalau longgar sangat semua boleh. Berjoget-joget pun boleh. Berjoget sambil berzikir. Boleh, itu longgar sangat pula. Sedang-sedang. Maknanya macam tahlil boleh lah. Tapi tengok keadaan. Orang tu susah ke tak susah. Tengoklah semua aspek. Panjang lah pula cerita dia. Okey. Yang paling baik apa? Tahlil, orang yang pergi tahlil je bawa sagu hati. Bukan dia pergi pelahap makanan orang yang pergi buat tahlil tu. Dia buat tahlil, dia makan habis semua makanan. Dia bawa. Okey, saya nak buat tahlil rumah si fulan kerana kematian mak dia. Kita bawa, ni bawa pulut kuning, ni bawa kuih karipap, ni bawa cucuk badak, ni bawa kambing bakar, ni bawa sambil buat tahlil. Bukan tuan rumah yang sediakan, itu yang terbaik. Itu yang baru bertepatan dengan sunnah. Tapi kita nak bincang lah benda tu. Kat sini, ni kita belajar bahasa Arab. Tak kena mengenai dengan tahlil tu. Okey.
Apa akbar pula? Apa kesinambungan dia dengan ayat wal fitnatu akbaru minal qatl? Fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Ha. Tuan-tuan kalau tuan-tuan baca ayat ni panjang juga tau. 6 lai plus 1 page juzuk yang kedua. Apa dia? Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fih. Kemudian qul qitalun fihi kabir. Nampak? Qul qitalun fihi kabir. Nampak ada perkataan kabir. Kabir ni besar. Ini yang paling besar isim tafdhil, yang the biggest, yang paling besar. Okey, kabir ni yang besar. Kemudian apa lagi? Ayat dia wasaddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. Ada akbaru, minhu akbaru indallah. Nampak tak? Ada ayat akbaru juga sini. Sesuai lah, kabir pun ada, akbaru pun ada, akbar. Jadi sebab itu letakkan akbar. Nampak halus kalau kita perhati satu ayat Quran. Allahu Rabbi. Okey. Ni maknanya kabir, akbar ni maknanya urusan-urusan yang besar dan penting lah maknanya. Nampak perbezaan setakat tu? Okey. Kemudian yang terakhir pada pagi ni tak mau cerita panjang. Mungkin tuan-tuan pun letih dah dengar celoteh panjang sangat ni. Yang terakhir untuk pagi yang mulia ni, pagi yang berbahagia ni. Okey, tuan-tuan tengok dalam ayat mengenai Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh akan seru apa? Dalam surah Hud, 2 lai surah Hud. Apa dia tu? Ya qaumi la as'alukum alaihi ajra. Bukan ajra, malah. Wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala. Digunakan perkataan mala. Bukan. Mala ni makna apa? Mala ni makna harta. Wahai kaumku, aku tak minta harta pun. Aku tak minta harta. Perkataan Nabi Nuh dalam surah Hud, juzuk ke-12, 2 lai. Helaian kedua, tuan-tuan tengok. Kemudian dalam surah Yunus pun ada sebut. Dalam surah Yunus perkataan Nabi Nuh juga. Apa dia? Fa in tawallaitum. Tuan-tuan nampak ke ni? Tulisan tak apa jelas, dakwat tak kuat tak. Fa in tawallaitum. Lagi? Fama sa'altukum. Okey, alaihi min ajr. Ajr ni makna apa? Ganjaran. Ni harta, sama lah tu. Harta ganjaran. Ganjaran harta, upah dan sebagainya, sama. Okey. Ni surah apa? Surah Yunus. Surah Yunus juzuk ke-11. Tuan-tuan buka 6 lai, 7, 8 lai. 8 lai ayat atas-atas sikit lah. Makna ayat yang kedua lah, page tu. Page tu ayat yang kedua. Juzuk ke-11, 8 lai, tuan-tuan buka. Dia sebut ajrun, sebut malan, tapi makna sama. Okey. Kemudian dalam surah Asy-Syu'ara yang lain, dalam surah Asy-Syu'ara, surah Syu'ara, Nabi Yunus pun kata juga, Nabi Yunus pula, Nabi Nuh. Dia kata apa? In ajriya illa wa ma as'alukum alaihi min ajr. Wa ma, ini 5 lai. 5 lai plus 1 page, juzuk yang ke 19. Wa ma as'alukum alaihi min ajr. Dia sebut apa? Ajr. Ajrun juga. Nabi-nabi lain pun sebut ajrun juga. Tapi di sini Nabi Nuh sebut mal. Sebab apa ya? Sebab selepas daripada ayat ni ada ayat wala aqulu lakum indi khazainullah. Nampak? Khazainullah makna perbendaharaan harta. Sesuailah perbendaharaan Allah, diletakkan harta, tak diletakkan ajrun. Tak diletakkan ajrun. Okey? Tak diletakkan ajrun, letak mal.
Sebab apa? Sesuaikan khazain dengan ma'lan. Nampak Allah, indahnya bahasa Al-Quran. Allah. Okey. Cukuplah sekadar itu pada pagi yang berbahagia ini. Saya minta kepada tuan-tuan, yang pertama sekali, buku kita, siapa yang tak dapatkan lagi, dapatkan buku sesegera yang mungkin. Tuan-tuan boleh ikuti kita tanpa buku, tak jadi masalah. Tapi istifadah, benefit yang tuan-tuan akan dapat tu kurang. Sebab semua tercatat dalam buku. Dia lain kita lihat dengan kita mendengar. Yang paling baik mendengar dan sambil melihat. Kemudian yang keduanya adalah tuan-tuan yang belum tekan share, butang share tekan, supaya ramai seantero dunia dapat mengambil manfaat daripada perbicaraan, perbahasan kita mengenai dengan kalamullah, iaitu mengenai dengan bahasa Al-Quran, bahasa Arab Al-Quran. Tanpa melengahkan masa, saya menutup majlis ini. Sebelum itu saya memohon maaf lah sebagai moderator, mewakili para asatizah yang lain, memohon maaf di atas kesilapan, terkasar bahasa dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kesihatan, kefahaman yang lebih baik terhadap kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallahumma wa bihamdih, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.